Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan skamer secara dalam talian, apa yang perlu anda lakukan? Hubungi segera talian 997 bagi mendapatkan sumber berita dan maklumat yang sahih. Anda juga boleh ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan juga TikTok dengan carian Berita RTM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah bertemu lagi kita minggu ini dalam Pastikan Sahih edisi Isnin 16 Oktober 2023 bersama saya Azizan Alam. Ayuh kita mulakan dengan segmen Sahih. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM mengesahkan kerajaan tidak menarik balik atau membatalkan konsesi padi beras nasional berhad (BERNAS) yang telah dipersetujui selama 10 tahun bermula 11 Januari 2021 hingga 10 Januari 2031. Dalam satu kenyataan, KPKM menafikan dakwaan penarikan balik lesen beras BERNAS yang tular di aplikasi WhatsApp. KPKM turut memaklumkan aduan telah dibuat kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC bagi membolehkan siasatan terperinci dijalankan. Pihak kementerian turut menasihatkan orang ramai supaya tidak mempercayai mesej palsu berkenaan dan perbuatan menyebarkan mesej palsu tersebut perlu dihentikan. Pada 3 Disember 2020, kerajaan telah mengumumkan pelanjutan konsesi BERNAS bagi pengedaran beras di negara ini untuk tempoh 10 tahun lagi bermula 11 Januari 2021 selepas konsesi terdahulu tamat pada 10 Januari 2021. Dan BERNAS turut menyangkal dakwaan pihak tidak bertanggungjawab berkenaan penularan mesej berantai di media sosial bahawa terdapat campuran beras plastik dalam produk keluarannya. BERNAS dalam kenyataannya menegaskan pihaknya sentiasa memastikan tahap pematuhan piawaian yang tinggi dan pemantauan kualiti yang ketat di setiap peringkat perolehan bekalan beras import dan juga tempatan. Katanya semua jenis beras import yang dibawa masuk ke dalam negara perlu melalui syarat ketat dan proses pemeriksaan kualiti yang rapi bermula di negara pembekal sehinggalah sampai ke negara ini. Dan tambahnya lagi, bekalan beras yang dibawa masuk ke negara ini turut dibekalkan dengan sijil pengesahan kualiti dan spesifikasi beras yang dipantau rapi yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Bertujuan bagi mencegah sebarang bentuk penyelewengan yang tidak diingini. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Hajiji Noor menafikan berlaku salah guna kuasa dalam kelulusan berhubung rundingan pengambilan tanah di Kudat. Menjawab dakwaan disebarkan melalui laman Facebook berhubung pengambilan tanah yang didakwa untuk perlumbungan pasir silika di daerah itu, beliau berkata semua permohonan dilakukan mengikut undang-undang. Beliau berkata dakwaan kononnya berlaku salah guna kuasa membabitkan diri adalah berniat jahat dan bermotifkan politik bagi memburukkan namanya. Dan kenyataan dikeluarkan Jabatan Ketua Menteri Sabah itu menyusul berikutan satu artikel dimuat naik sebuah laman Facebook mendakwa Datuk Seri Hajiji menggunakan kuasanya meluluskan permohonan tanah mengandungi pasir silika di Pulau Balambangan, Kudat dan merangkumi tanah milik Yayasan Sabah dan tanah kerajaan negeri. Seterusnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM menafikan video tular mengenai seorang warga emas orang kurang upaya OKU kononnya ditamatkan bantuan Elaun Pekerja Orang Kurang Upaya IPOKU tanpa sebab munasabah. Bagaimanapun, setelah semakan dan penelitian dibuat pada bulan lalu, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM mendapati penama tersebut tidak lagi bekerja. Dan menurut kenyataan KPWKM, warga emas tersebut merupakan penerima IPOKU berjumlah RM450 sebulan sejak September 2020 hingga Ogos tahun ini. Jelas kenyataan itu lagi, penama tersebut telah menerima bantuan IPOKU iaitu satu insentif kerajaan untuk menggalakkan OKU terus bekerja, mampu hidup berdikari dan seterusnya menjadi ahli masyarakat yang produktif.
Baik, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ingin menarik perhatian orang ramai bahawa poster yang sedang diviralkan ketika ini adalah fitnah dan palsu. Pihak pejabat menteri telah melaporkan tentang penyebaran berita palsu itu kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM untuk tindakan selanjutnya. Dan baru-baru ini juga tular satu poster berupa tangkap layar tajuk berita yang disunting yang menyebut Malaysia wajar contohi Amerika Syarikat walaupun tiada sawah padi tetapi negara itu tiada isu kenaikan harga beras. Oleh demikian, orang ramai dinasihatkan supaya menyemak dahulu kesahihan semua kandungan yang diviralkan supaya tidak mudah terpedaya dengan fitnah yang sengaja direka oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Baik, dalam menepani dunia teknologi yang semakin bergerak pantas, pelbagai perubahan sedang dibangunkan sekaligus memberi tamparan hebat terhadap cabaran ekonomi yang perlu diadaptasi. Justru pelbagai inisiatif telah diberikan bagi membantu meringankan beban termasuklah pemberian subsidi kepada rakyat. Baru-baru ini turut tular juga dakwaan yang menyatakan terdapat kenaikan caj bagi perkhidmatan klinik kesihatan kerajaan. Dan menurut dakwaan tersebut, caj bagi perkhidmatan klinik telah dinaikkan dari RM1 kepada RM10 sehingga mencecah RM15. Tinjauan yang dilakukan laman sesawang MyCheck mendapati setakat ini caj perkhidmatan klinik kesihatan masih kekal pada harga RM1. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, pihaknya tidak pernah mengeluarkan sebarang maklumat rasmi berhubung kenaikan caj perkhidmatan tersebut seperti yang ditularkan. Polis Diraja Malaysia PDRM akan mengambil tindakan undang-undang terhadap penerima darjah kebesaran negeri Pahang yang mempamer atau meletakkan lambang darjah kebesaran berkenaan pada kenderaan mereka. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata, PDRM mengambil maklum titah yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang memberi peringatan kepada penerima darjah-darjah kebesaran negeri Pahang untuk tidak berbuat demikian. Beliau berkata tindakan mempamer atau meletakkan lambang darjah kebesaran pada kenderaan penerima darjah itu boleh diambil tindakan di bawah Seksyen 3-1-D Enakmen Lambang Gelaran atau Anugerah Mencegah Penggunaan Tidak Wajar Pahang 2017. Tegas beliau lagi, mengikut seksyen tersebut tiada seorang pun dibenarkan berbuat demikian kecuali dengan kebenaran bertulis. Dan peringatan itu diberikan mengikut Enakmen Lambang Gelaran atau Anugerah Mencegah Penggunaan Tidak Wajar Pahang 2017 melibatkan gelaran atau anugerah dikurniakan Sultan Pahang. Baik, polis menahan dua lelaki tempatan kerana disyaki memuat naik hantaran menghina institusi diraja di media sosial masing-masing. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata pemilik akaun Facebook Muhammad Farhan ditahan di Gombak 12 Oktober lalu, manakala pemilik akaun TikTok Azwanar 90 ditahan di balik Pulau Pinang pada Jumaat lepas. Dan jelas beliau, hantaran yang dibuat kedua-dua lelaki tersebut boleh membangkitkan perasaan tidak setia terhadap institusi diraja. Beliau berkata kedua-dua mereka yang berusia 32 dan 33 tahun itu direman masing-masing hingga 15 dan 16 Oktober bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Muhammad Suhaili menggesa orang ramai supaya menjadi pengguna media sosial yang bijak dan berhemah serta mengelak daripada mengeluarkan sebarang kenyataan boleh menggugat keharmonian dan perpaduan, terutamanya melibatkan isu 3R. Baik, untuk itu pastikan sahih berehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. RM400 disediakan bagi melaksanakan program pengukuhan keterjaminan makanan untuk mengurangkan kebergantungan kepada import luar.
150 juta ringgit untuk kerjasama dengan kerajaan negeri mengoptimumkan penggunaan tanah bagi meningkatkan hasil tanaman dan ternakan. 50 juta ringgit perolehan baja secara tender terbuka untuk memberi pesawah pilihan baja yang ingin digunakan. Tidak seperti sekarang di mana mereka ditetapkan tidak berhak memilih, tapi sekarang kita berikan melalui tender pilihan kepada pesawah dan peternak, pekebun. Bagi menyokong peningkatan kapasiti pengeluaran produk pertanian dan daya saing, Agropedia Muda, Agrobank menyediakan kemudahan pinjaman sehingga 430 juta ringgit keseluruhannya. Baik, bagi segmen semasa kita mulakan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan untuk meneliti dan mempercepatkan masalah tandas sekolah demi kesejahteraan anak-anak di sekolah. Dan menerusi catatan di Facebook pada Ahad, Perdana Menteri mengucapkan terima kasih kepada seorang murid berusia 9 tahun bernama Mariam yang menulis surat kepada beliau. Menerusi catatan di Facebook hari ini, Perdana Menteri mengucapkan terima kasih kepada seorang murid berusia 9 tahun bernama Mariam yang menulis surat kepada beliau menceritakan keadaan tandas di sekolahnya. Dalam hantaran itu, Datuk Seri Anwar turut berkongsi surat Mariam yang ditulis tangan dalam bahasa Inggeris dan merujuk beliau sebagai Uncle Anwar. Perdana Menteri ketika membentangkan Belanjawan 2024 bertemakan reformasi ekonomi memperkasa rakyat pada Jumaat berkata, projek pembaikan tandas di 8,354 sekolah hampir siap sepenuhnya tahun ini juga. Malaysia akan kekal menyokong perjuangan rakyat Palestin meskipun menerima ancaman bom di sebuah pusat beli belah di Johor Bahru Sabtu lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan rakyat tidak perlu khawatir kerana kerajaan sentiasa berjaga-jaga dengan sebarang ancaman. Dan jelas beliau, pihak polis telah menyatakan perkara itu adalah ancaman yang sengaja dibuat dan orang ramai tidak perlu berasa khawatir, namun semua pihak perlu mengamalkan sikap berjaga-jaga. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian selepas merasmikan Pejabat UMNO bahagian Tangga Batu pada Ahad. Dan semalam, Polis Johor mengesahkan pihak pengurusan The Mall Mid Valley South Quay dan The St. Giles Hotel South Quay menerima panggilan daripada seorang lelaki disyaki warga asing yang mendakwa meletakkan bom di pusat beli belah dan hotel berkenaan Sabtu lalu. Panggilan itu bagaimanapun disahkan palsu. Baik, seterusnya geran bantuan sebanyak RM20,000 diberikan semula kepada semua sekolah agama rakyat yang berdaftar di bawah JAKIM selepas diberhentikan pada tahun 2003. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berharap ia dapat menyokong fungsi sekolah agama rakyat dalam melahirkan generasi baharu Islam yang seimbang ilmu duniawi dan ukrawi. PM kerap sebut masyarakat madani yang nak dibina ini asas dia ialah masyarakat yang mampu untuk mengimbangi. Mana kalau dia orang Islam, dia boleh mampu untuk mengimbangi antara kehidupan dunia dan juga ukhrawi. Jadi anak-anak kita ni sekolah ramai kita nak mula daripada situ. Jadi bila mereka ni membesar nanti, mereka akan membentuk masyarakat madani yang sebenar. Dan jumlah 17 juta ringgit yang diperuntukkan bagi program tahfiz pendidikan dan latihan teknikal dan vocasional TVET membuka peluang pelajar tahfiz mempelbagaikan bidang kemahiran secara tidak langsung dapat melahirkan generasi modal insan yang baik untuk masa depan negara. Dan bila mana dalam pengumuman bajet semalam ni, alhamdulillah kerajaan mengumumkan betul yang pengurusan untuk TVET ni, saya rasa ini salah satu langkah yang terbaik. Dan apa yang kita faham sebelum ni, SPM adalah wajib
untuk anak kita yang itu juga kami titik beratkan. Bila kerajaan mengumumkan untuk pengususan untuk TVET pula untuk kemahiran anak-anak tadi, ini sesuatu langkah yang cukup baik. Peruntukan RM10 juta bagi keperluan pembaikan rumah nelayan yang daif selain mengekalkan peruntukan wang sara hidup pada golongan itu menunjukkan nasib mereka sentiasa dibela dan nelayan menyifatkan kerajaan sentiasa mengambil berat mengenai keperluan dan kebajikan mereka. Saya mengucapkan terima kasih mengekalkan yang mana yang sedia ada tu macam duit sara hidup nelayan 300, subsidi minyak 1 liter RM1.65, lepas tu insentif tangkapan. Jadi mana kata pihak kerajaan prihatinlah mengekalkan semua kemudahan-kemudahan itu kepada nelayan. Walaupun tiada penambahan, namun kami nelayan ini tetap bersyukurlah atas apa yang telah diberikan kepada kami. Saya tengok alhamdulillah lah. Sebab contoh macam minyak subsidi kan dikekalkan untuk nelayan tu, alhamdulillah lah. Sebab salah satu faktor utama lah. Kalau tak dikekalkan subsidi dengan keadaan hari ini memang tak boleh nak tampung kos terlalu tinggi kan. Seterusnya, pesawah di Kedah menyambut baik harga lantai padi dinaikkan daripada RM1,200 kepada RM1,300 per tan. Ia membuktikan keprihatinan kerajaan dalam membela nasib pesawah. Mereka juga berharap kerajaan dapat meningkatkan lagi harga lantai pada masa depan apabila ekonomi negara semakin pulih. Ini kerana peningkatan harga jualan benih padi, racun baja dan keperluan semasa penanaman padi. Kami para petani mengharapkan dan mengucapkan terima kasih banyaklah kepada PM kerana prihatin terhadap tuntutan pesawah dan keluh pesawah ini. Dinaikkan juga subsidi RM140 dengan harga lantai dinaikkan RM100. Dengan kenaikan ini kami bersyukur sangat-sangatlah. Bagi saya dan keluarga pesawah ni merakam jutaan dan ribuan terima kasih lah kepada pihak Menteri Pertanian dan juga PM lah. Jadi kita merayu sekali lagi semoga segala subsidi contohnya SIPP, racun baja campuran dan urea dan lain-lain lah insentif yang diberi itu kita minta kerajaan kekalkan semula lah seperti biasa. Kita rasa semua akan rasa nikmat ni daripada kebaikan yang kerajaan bagi kepada kita. Harga lantai RM1,300, insya-Allah kita mendapat manfaat yang banyak. Peruntukan RM200 juta bagi meneruskan pelaksanaan Payung Rahmah mendapat perhatian rakyat. Dan program Jualan Rahmah misalnya menawarkan barangan keperluan asas pada harga sehingga 30% lebih rendah daripada harga pasaran. Ia akan dipeluas ke lebih banyak kawasan Dewan Undangan Negeri DUN di seluruh negara. Rahmah tu bagus. Tapi biarlah lebih kepada barang asas. Itu yang mustahak. Yang sayur ni memang dah murah dah. Barang asas tu tak dapat. Macam beras, minyak, gula. Diperlu banyak lagi. Jangan kalau yang pemborong ke pembekal yang nyorok tu kita kena pergi bentas lah. Bagi saya benda tu bagus sebab yelah kita sebagai rakyat pun beli barang pun memang sekarang mahal, and bagi saya benda tu okey je. Untuk macam kita student pun kita apa orang kata kita pun bajet jugalah, macam hari-hari tu dekat universiti pun kita pun mencatu juga makan. Jualan Rahmah tu kira kita ni yang bekerja ni gaji yang tak seberapa ni kira membantu jugalah. Sebab bila bekerja nak masak kat rumah tak sempat. Jualan Rahmah tu je lah membantu kita. Bila ada Jualan Rahmah tu, alhamdulillah lah. Kita dapat jimat kos lah.
Seterusnya, sebanyak 5 buah kampung di Gurun dilanda banjir kilat berikutan hujan lebat melebihi 2 jam malam tadi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah, Awang Hizal Awang Bujang, dalam satu kenyataan berkata, menerusi pemantauan pihaknya ke Kampung Teroi Bukit, paras air banjir setinggi 0.8 meter dicatatkan dan sebanyak 5 buah rumah di kawasan kampung terjejas melibatkan Kampung Sungai Kunyit, Kampung Sungai Badak, Kampung Jalatang, Kampung Belakang Mahkamah dan Kampung Teroi Bukit. Pihak bomba menerima laporan berkaitan kejadian itu kira-kira pukul 9.45 malam dan seramai 10 anggota bomba termasuk anggota sukarela dari Balai Bomba dan penyelamat Guar Cempedak ditugaskan memantau keadaan. Tiada penduduk dipindahkan ke Pusat Pembinaan Sementara PPS. Banjir surut sepenuhnya awal pagi tadi. Dan untuk itu pastikan sahih berehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini dengan segmen terakhir notifikasi. Tular di internet, kononnya Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan ejen Israel di sebuah kedai arak. Semakan pasukan biar betul mendapati hantaran video TikTok itu merupakan dakwaan lama yang diulang kembali dan ia merupakan fitnah. Perkara tersebut telah dinafikan penasihat kumpulan Karang Kraft, Datuk Husamuddin Yaakob, November tahun lalu. Beliau menyifatkan tomahan terbabit sebagai fitnah yang zalim. Sebaliknya, beliau menjelaskan majlis tersebut merupakan sesi dialog biasa antara sekumpulan tokoh-tokoh media, perniagaan dan diplomat bersama pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semak perkara yang anda terima di internet. Menyebarkan maklumat palsu atau fitnah merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Dan kini kembali dalam Pastikan Sahih dan jangan lupa untuk segmen notifikasi hari ini kita mulakan dengan naratif khas. Jangan lupa untuk ikuti kupasan berkenaan dengan pasca belanjawan bagi tahun 2024 dengan tajuk yang akan dibawakan antaranya Reformasi Ekonomi Memperkasa Rakyat bersama dengan tetamu jemputan iaitu Timbalan Menteri Kewangan 1 yang berhormat Datuk Seri Ahmad Mazlan bersama dengan moderator Said Munawar. Dan jangan lupa untuk saksikan pada jam 9 malam ini. Baik, seterusnya tanya terus anda boleh saksikan pada setiap hari Ahad yang akan bersiaran langsung di TV1 pada jam 6.30 petang dan juga di saluran berita RTM pada 10 malam. Jangan lupa untuk saksikan setiap hari Ahad bersama dengan moderator RTM iaitu Ismail Adnan. Baik, ini adalah informasi perjalanan Rapid KL dan untuk makluman anda, perkhidmatan bas Rapid KL laluan 170 dilencongkan di mana mengikut apa yang telah dikatakan di sini mulai 18 September 2023 perkhidmatan bas Rapid KL laluan 170 iaitu Hub Wira Damai LRT Sentul akan dilencongkan dan berakhir di stesen MRT Titi Wangsa. Lencongan ini membolehkan laluan ini disambungkan dengan MRT laluan Putrajaya, LRT laluan Ampang dan monorail KL di kawasan Titi Wangsa dan ini adalah hentian bas yang ditinggalkan iaitu di KL 1516 Menara Orchid dan juga KL 663 LRT Sentul dan juga laluan alternatif adalah di KL 2500 Masjid Amruz Sentul, juga di laluan Ampang LRT Titi Wangsa ke LRT Sentul.
Baik, ini adalah berkenaan dengan Festival Craft Tekstil Borneo 2023 yang akan berlangsung dari 27 Oktober sehingga 5 November 2023 pada jam 10 malam. Jangan lupa untuk ikuti ataupun sertai yang akan diadakan di Kuching Waterfront Sarawak. Ayuh kita bersama-sama hadiri dan jangan lupa orang-orang Sarawak, mari kita meriahkan Festival Craft Tekstil Borneo ini. Baik, ini pula berkaitan dengan program menyemarakkan seni budaya pertandingan lagu Irama Malaysia yang akan diadakan pada 22 Oktober 2023 iaitu pada hari Ahad pada jam 2 petang hingga 5 petang, saringan pada jam 8.30 malam iaitu final. Jangan lupa untuk saksikan dan juga tempatnya adalah di Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Perlis. Baik, seterusnya talk show Corak Malaysia Two Patterns of the World yang akan berlangsung pada 20 Oktober 2023 dari jam 11.30 hingga 12.30 di Lalaport Bukit Bintang City Centre KL, dan antara yang akan hadir antaranya tokoh kraf negara iaitu Tuan Nurhaiza Nordin, juga bersama dengan Encik Abdul Wahab bin Umar Qayyim datangnya dari Indonesia, juga dari Malaysia iaitu Encik Nik Faiz Nik Amin. Jangan lupa untuk ikuti bersama-sama. Baik, saya boleh hentikan berita palsu. Apa yang anda perlu lakukan, yang pertama pastikan anda tidak panik. Bertenang apabila anda menerima suatu berita ataupun maklumat yang anda baca di media sosial. Jangan mudah percaya, kita baca dahulu dan pastikan adakah berita itu benar ataupun palsu. Yang kedua, kita semak dengan sekurang-kurangnya 2 sumber yang berlainan. Ataupun yang lebih mudah, anda hanya ikuti media sosial yang relevan ataupun katanya ada kredibiliti. Jangan semena-menanya percaya saja kepada mana-mana sumber berita yang anda terima ataupun anda baca, terutamanya di media sosial. Dan yang ketiga, tidak pasti. Jangan kongsi. Tidak berkongsi sebarang berita ataupun maklumat yang anda ragukan kesahihannya. Dan ini adalah sumber daripada Klik dengan Bijak. Baik, jangan lupa untuk saksikan juga segmen Biar Betul bermula 1 Oktober 2023 setiap hari selepas berita Kanta 744 di TV1 dan juga di saluran berita RTM. Biar Betul disiarkan untuk menangkis penyebaran berita palsu dan juga fitnah dalam kalangan rakyat. Laporkan sebarang maklumat yang meragukan kepada portal aduan di aduan.skmm.gov.my atau anda boleh telefon di 188 030. Baik saudara, sebelum kita akhiri, pastikan sahih, tahukah anda bahawa sakit jantung juga boleh dikesan, antaranya gejala sentiasa loya. Dan dengan itu, pastikan anda sentiasa jaga kesihatan anda dengan baik. Dan sekian sahaja daripada kami di Pastikan Sahih. Jangan lupa untuk teruskan bersama kami esok pada jam 2.30 petang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.